tapi saya ingin kembali semula bersama Datuk Zaharin di mana Datuk banyak menekankan berkaitan dengan numbers, ya, tetapi melalui sidang media lepas pada 22 September tidak ada numbers yang didedahkan, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan bahawa beliau mempunyai majoriti yang cukup kukuh, dan majoriti cukup kukuh. Statement juga timbul persoalan dari mana datangnya kukuh itu, komponen mana yang menyokong beliau, kerana di sidang media juga tidak ada komponen-komponen daripada Pakatan Harapan lain bersama dengan beliau di sidang media tersebut. Dan antara timbul juga persoalan banyak yang datang daripada majoriti Bumi Putra juga Islam. Adakah juga daripada UMNO? Dia tak perlu untuk nak bagi tahu dia punya sokongan kokoh atau tidak. Tetapi yang jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah seorang pemikir politik yang pandai perang saraf. Pada saya rasalah dalam keadaan selepas pilihan raya negeri Sabah ni, perasaan ataupun sikap pemimpin UMNO sudah berubah. Bahawa pilihan raya Sabah telah mengajar dan dapat melihat kejujuran dan keikhlasan Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang Tan Sri Mahyudin jadi presidennya. Di mana mereka cuba untuk nak menunjukkan sikap sombong, angkuh, tak mau bertolak ansur kerana dia jadi Perdana Menteri. Dari itu UMNO desakkan daripada bawah sekarang sedang memberontak. Apabila berlaku pilihan raya negeri Sabah, kita nampak bahawa niat nak membunuh, niat nak menghancurkan UMNO itu sedang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, oleh Sejak Agungnya, bekas pemimpin UMNO Hamzah Zainuddin. Dan UMNO pula masa itu ingat keikhlasan mereka itu, mereka benar ikhlas. Apabila kawasan-kawasan DUN yang UMNO menang terbaik pada tahun 2018 diberi kepada Bersatu, di mana Bersatu berjaya menang 11 kursi dan Barisan Nasional UMNO 14 kursi. Tetapi Muhyiddin menggunakan pendekatan gabungan rakyat Sabah ataupun juga Perikatan Nasional inilah untuk melantik orang dia jadi ketua menteri, dan UMNO tersingkirlah, walaupun dari segi single partinya UMNO 11 kalau kita bandingkan dengan yang lain. Jadi yang dikatakan itu, you kena faham Fitri, UMNO tak terlibat dengan Perikatan Nasional ini. UMNO ada 39 orang. Jadi kalaulah Anwar melalui Pakatan Harapan ada 91, 39 ni join, ia akan jadi 120. Ini kena faham. Saya rasa kena faham Presiden UMNO Malaysia ni, Zaid Amidi ni, dia ada hubungan rapat dengan Anwar. Dia memang penyokong Anwar sebelum Anwar dipecat. Pun itu terdapat juga penafian dibuat oleh ahli Parlimen UMNO sehingga kan ada yang nanti buat saya jawab. Polis. Tapi Datuk, kita kena bagi laluan kepada iklan seketika, Datuk. Okey, kita tunggu sekejap. Ya, bagi saya jawab yang itu dulu. Sebelum Ella masuk. Okey, sila. Anwar ni, dia lakukan itu. Sebenarnya ini kebodohan ahli Parlimen UMNO. Kalau benda tak betul, buat apa yang kamu nak buat kenyataan nafi? Tulislah nama saya kalau saya ahli Parlimen. Tapi saya tak pernah sign SD itu. Jadi masalahnya sekarang, kenapakah kamu tak faham politik ni? Politik dia bermacam-macam wajah dia. Jadi tak perlulah buat report polis, buat sedang media nak nafikan SD itu. Sebab benda ini dia akan datang spontan. Bukannya ada perjumpaan. Dan saya percaya 39 ahli Parlimen ini dari UMNO ni, kemungkinan MCA dan MIC 3 ni yang menjadikan jumlahnya 42 orang BN ni yang dari Semenanjung tolak PBRS akan berpihak kepada Anwar, bukan untuk nak jadikan Anwar Perdana Menteri, nak tumbangkan kerajaan sekarang. Kerana UMNO memang dah nampak dibodohkan oleh Tan Sri Muhyiddin.
menteri kanannya. Itu sebab kalau you nak kata, you tempat sekarang ni, contoh dia, sehingga Setiausaha Agung Barisan Nasional, Tan Sri Anwar Musa, yang bekas Agung, kalau kita berbincang dia macam dia berpihak, sungguh-sungguh dengan Parti Bersatu. Kerana dia takut ketereh kawasan dia, Muhyiddin akan letakkan Gideon itu bertanding. Jadi kita tidak boleh mempertahankan seorang pemimpin yang kerana prinsip ini. Itu sebab sekarang ni UMNO menjadi serba salah. Barisan Nasional Penyiasat Agung cakap lain. Presidennya cakap lain. Yang Setiausaha Agung Barisan Nasional nak jaga kawasan dia. Takut dilanggar. Nak jadi menteri lagi. Wah, patutnya dia konsisten. No, keterih tidak boleh dibagi pada PBM. Tetapi sekarang dia diberitahu bahawa menteri kanan di PBM akan bertanding. Persoalan yang saya timbulkan tadi, adakah UMNO telah terpecah dua? Di mana Setiausaha Agung dia menyatakan pendirian yang sebegini, Presiden pula menyatakan pendirian yang sebegini. Bagaimana untuk? Dari segi kalangan ahli UMNO, kita banyak berpihak kepada Presiden. Sebab Presiden mempunyai pandangan yang lebih tegas daripada Agung Barisan Nasional. Tapi kerana kepentingan diri mereka masing-masing, sama ada Setiausaha Agung Barisan Nasional atau Presiden, nampak pecah dua. Dalam UMNO ni, yang pecah dua bukan kerana Presiden UMNO atau Setiausaha Agung Barisan Nasional. Yang pecah dua ni antara pengikut Hishamuddin Husin yang membawa lari ahli-ahli Parlimen UMNO untuk masuk PBM dengan kami yang bertahan sekarang ni untuk menjaga kepentingan maruah darjat perjuangan kami. Ya, jadi yang benar-benar yang pecah dua ni pengikut Hishamuddin. Hishamuddin ni dia memang pengkhianat. Dia yang sebenarnya pengkhianat. Kalau tidak usaha dia bawa lagi ahli parlimen UMNO ni tak jadi sekarang ni. Dia punya cita-cita pun tinggi. Jadi yang pecah, tapi kami orang dalam UMNO telah konsisten. Kalau tahun depan ada pemilihan, kita akan kata bahasa mudah, kita mandikanlah dia. Dan kita harap Presiden kalau berlaku pilihan raya, jangan senaraikan dia menjadi calon Barisan Nasional. Dia nak masuk parti PBM, masuklah, itu urusan dia lah. Dengan bapa dia Hisham Hussein On dulu pengkhianat UMNO, dengan Datuk dia On Jaafar mengkhianat UMNO, sekarang UMNO menghadapi seorang pengkhianat yang dipelihara oleh UMNO. Kita tak boleh kompromi gitu. Pada saya tak boleh terima pengkhianatan ini. Kerana itu sebab dia punya kenyataan, apabila Anwar jadi Perdana Menteri, DAP berkuasa. Mana ada DAP ni berkuasa? Dahulu yang berkuasa dulu dia ialah di Kementerian Kewangan. Bukannya kerajaan. Kerajaan di bawah pimpinan Dr. Mahathir. Dr. Mahathir hendakkan kekuatan daripada DAP melepaskan tangan. Sehingga Lim Guan Eng berluasa di Kementerian Kewangan. Letak 30 pegawai. Tutup syarikat-syarikat Melayu. Pegawai bukan Melayu. Itu di bawah Mahathir bin Mohamad. Jadi masalahnya kalaulah Anwar jadi Perdana Menteri, UMNO dapat menumbangkan Perikatan Nasional ini dan kerajaan Muhyiddin Yassin ini, tak payahlah menyertai kerajaan. Untuk satu tempoh pilihan raya. Pernah berlaku. Kita menyokong satu kerajaan tapi tak jadi menteri. Apa salahnya? Tak salah. Inilah. Kan buatlah kerja. Untuk tempoh habis supaya macam Datuk Samsul kata tadi, pandemik ini jangan belanja banyak. UMNO mesti bersatu dengan Anwar, tumbangkan kerajaan Muhyiddin Yassin ini. Ini haram jadah punya kerajaan. Tak ada untungnya Melayu pun. Dia hanya Perdana Menteri perutusan. Asal-asal buat perutusan. Yang berkuasa di belakang tabir dia. Selalu saya tulis makcik gemuk, sosial politik botak dia, sosial kanan dia yang buat ucapan tu. Takkan kita hidup dengan doa setiap 1 jam. Dan doa sekarang tak mabuk, beribu-ribu dah kena ni. Patut stop doa tu dah sekarang. Sebab kita tahu siapa Muhyiddin Yassin ni. Dia gila juga pangkat. Jangan kata Anwar Ibrahim saja gila, Datuk Samsul. Gila jawatan nak jadi Perdana Menteri yang dituduh. Muhyiddin pun gila juga.
Dia sakit. Dalam Islam, seorang yang sakit, tak sihat, tak boleh jadi Perdana Menteri. Pemimpin itu jelas. Ada apa kita tanyalah. Itu sebab dia saya kata PAS ni hanya jadi pelacur je pada PBM ni. Dia betul-betul. Apa yang PAS dapat? Ada Muhyiddin tegur menteri dia daripada PAS. Orang Kelantan tak ada air. Tu. Pakai air hujan. Patut sebagai Perdana Menteri, dia tegur lah. Tak bolehlah kata begitu. Kerajaan akan bantulah rakyat Kelantan untuk dapat air. Inilah mentaliti. Dan PAS dia seronok jadi menteri. Korintin tak buat. Kemudian itu PAS pula Menteri Agama dia. Menteri Agama dia pula tak dapat dekat dia, letak dekat satu bekas mufti. Sekolah agama dia kat Batu Kek pun dia tak boleh jaga. Telefon dia pun orang lain pegang. Gunakan duit zakat, duit Batu Mal untuk kepentingan politik dia. Kenapa Muhyiddin tak ambil tindakan? Saya tak ada, saya tidak ada. Pada saya, UMNO konsisten. Kembangkan kerajaan Perikatan Perikatan Nasional ni. Tak ada faedah. Kita sibuk dengan ini kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu. Mana boleh kerajaan Melayu? Ini kerajaan rakyat. Semua ada dalam tu. Dan apabila jadi kerajaan, apa yang menteri-menteri ini boleh buat untuk Melayu? Baik menteri yang daripada UMNO ke, menteri pada PBM ke, tak ada. Jadi, saya rasa Anwar Ibrahim, saya lihat, dia percaya bahawa sudah berlaku tidak puas hati di kalangan ahli-ahli Parlimen UMNO dan desakan ahli-ahli UMNO akan rumbi kepada Presiden supaya membuat keputusan. Jangan pisang berbuah dua kali. Sebab pilihan raya di bawah Perikatan Nasional, tentu mereka nak bertanding balik. Kita mesti ambil balik Luak Larut, Mersing, yang mana kawasan kita menang tu. Dia ada 6 saja. Kerana yang lompat ada lagi 12, 14. Kita ambil. Kalau ikut mereka, kita lepas. Macam mana UMNO nak bertanding? Kurang-kurangnya 90 kursi menjelang pilihan raya ni. Ini masalah. Jadi saya rasa kalau ada think tank, saya dipahamkan, saya haraplah Zahid Hamidi konsisten lah. Kalau anda semua Najib Razak ke Zahid Hamidi ke dan yang lain pemimpin UMNO masuk dalam penjara kerana tuduhan rasuah ni, kamu sebenarnya pahlawan. Kamu sebenarnya hero bangsa Melayu. Walaupun kamu masuk dalam penjara. Dengan keputusan keluar daripada Perikatan Nasional ini. Jatuhkan kerajaan ini. Kerana jelaslah bahawa kamu tidak pentingkan diri kamu. Kerana kita nampak bahawa dari segi pandangan rakyat sekarang, bahawa pemimpin UMNO ni nak mempertahankan kerana kepentingan diri dia. Pak Fitri, saya punya pendapat, inilah dia. Bahawa tindakan Anwar itu kepada UMNO lah. Kalau saya orang UMNO, orang tengah mengantuk di Sorong Bantal. UMNO ni tengah mengantuk di Sorong Bantal. Insiden pilihan raya negeri Sabah dah cukup kita mengajar, musahabah diri kita. Belajar insaf apa dilakukan oleh Wahyudi Yassin dan kuncu-kuncunya. UMNO tidak boleh dikorbankan cara yang demikian. Kami akan konsisten, akan rumbi mempertahankan UMNO ni. Pemimpin salah, kamu dah tuduh. Pemimpin penyamun, penyanga, perompak sudah didakwa. Itulah jumlah yang dapat. Tak sampai lebih daripada 10 orang lagi. Jadi kenapa salah dengan UMNO? Kamu tahulah, tangkaplah Najib, sumbatlah Zahid Hamidi. Azir Rahim dalam jail. Masukkan dia. Tak ada. Kan memang tak kisah. Patah tumbuh hilang berganti. Pemimpin akan datang dan pemimpin akan pergi.